Apa saja Allah perintah, apa saja Allah larang, ketaatannya mutlak. Boleh tak kita komplain kita batal? Tak boleh. Tak boleh. Allah wajibkan semayang, tak boleh berdiri duduk, tak duduk baring, tak boleh baring gerak hati. Semayang tetap wajib. Berperang ke, dalam musafir ke, tengah hutan belantara ke, di bulan ke, di langit ke, di udara ke, semayang tak pernah dibatal oleh Allah Ta'ala. Hatta tengah perang wajib semayang. Ya. Jadi taat mutlak. Wajib bayar zakat, ketaatannya mutlak. Ya. Demikian juga taat pada Rasul, dia mutlak. Ya. Sebab tu bila satu hari Sayyidina Umar Khattab, dia kata, ya Rasulullah, aku di dalam hidupku ya Rasulullah, yang paling aku kasih kali Allah, ya, yang kedua ibuku ya Rasulullah, yang tiga kamulah wahai Rasulullah. Nabi kata, ya Umar kata begini. Nabi ajar Umar, ya Umar kata begini, ya Rasulullah, aku kasih sekali yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga ibuku. Kena betul tertib tu, ya, kena betul susunan. Mak duduk nombor 3, bukan duduk nombor 2. Mak duduk nombor 3, jangan duduk nombor 1. Meletakkan ibu nombor 1, Allah nombor 2, syirik. Ya, dalam soal i'tiqad, kerana Allah taat pada ibu, taat yang tidak mutlak. Makhluk tak boleh taat secara mutlak kecuali Rasulullah SAW. Ya. Kenapa Rasul kita taat secara mutlak? Kerana Rasul direct dengan Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap melainkan apa yang Allah wahyu. Semua perbuatan Nabi itu sunnah. Perkataannya, perbuatannya, diamnya. Diam dia pun hukum. Diam Nabi hukum. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kalau Nabi diam, hukumnya boleh. Ya. Khalid Al-Walid makan dog. Dog kenakan. Menjohor kena dog kot. Biawak pasir tu, bukan biawak tunggul yang besar tu, bukan. Ya. Tuan panggangnya tu 3 hari tak habis makan. Ya. Khalid Al-Walid takut. Nabi tak pernah makan dog. Saya tak jumpa hadis. Wallahu a'lam hadis kata ibu. Ya. Khalid Al-Walid makan dog depan Nabi, dan Nabi diam. Nabi diam. Nabi tak kata, ya Khalid, makanlah, ataupun sedap tak, bagi aku sikit ke? Tak ada. Nabi tengok, Nabi diam. Perbuatan Nabi diam, dia kata hukum memakan dog boleh. Boleh. Saya pernah makan dog. Ya, kawan saya Syari, ya, orang Mesir lama kenal. Ya, dia lama dia Mesir. Kerjanya antara bisnes dia ialah jual dog. Dia tahu saya datang, dia kata, Ustaz, mari rumah saya dah masak dog untuk Ustaz. Saya kata, sudah hari ni makan dog aku. Ya. Ya. Oh, dia buat sup dog. Ya. Dog ni tuan-tuan payah jumpa. Ya, semelih dia, darah bukan ada 2-3 titik gitu lah. Setitik 2 titik, darah sikit lah. Digantung ekor ke atas, gantung kepala ke bawah. Lepas sembelih gantung. Pukul 8 pagi sembelih, pukul 5 petang belum tentu mati, tuan-tuan. Sebab tu orang lelaki suka makan sebab lambat mati. Lambat mati. Dog lambat mati, dia cepat. Ya, dog lambat mati. Ya. Khalid Al-Walid makan, Nabi diam. Perbuatan dia tu hukum boleh. Nabi SAW selalu menjenguk ke Kaabah. Nabi tengok sahabat pegang dinding Kaabah, pegang dinding Kaabah, letak dahinya, letak hidungnya, letak pipinya pada dinding Kaabah. Nabi diam. Perbuatan Nabi diam tu menunjukkan bahawa hukum meletakkan tangan, pegang tangan pada dinding Kaabah, hukumnya harus boleh. Tengok perbuatan Nabi. Tapi bila mari ulil amri, Allah tak kata wa ati'u ulil amri. Wa ulil, dibuang perkataan wa ati'u. Kenapa? Kerana taat pada pemimpin tidak mutlak. Tidak mutlak. Hatta mak kita tidak mutlak. Hatta ayah kita tidak mutlak. Ya. Tidak mutlak maksud apa dia? Selagi tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, kita boleh taat. Kalau bercanggah dengan Allah dan Rasul, tak boleh taat. Umpama suami kata, ya, suami suruh isteri buat benda yang bercanggah dengan syarak, isteri tak wajib taat. Ya, mak kita suruh kita buat sesuatu yang bercanggah dengan syarak, tak wajib taat. Pemimpin suruh kita buat sesuatu yang bercanggah dengan syarak, tak wajib taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, kerana tidak ada ketaatan pada makhluk yang durhaka maksiat kepada Khaliq Allah Ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain Nabi kata, as-sam'u wa ta'ah haqqan 'alal mar'il muslim fima ahabba aw kariha ma lam yu'ma bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sami'a 'alaihi wa la ta'ata. Kamu dengar dan kamu patuh tu ialah kewajipan bagi kamu. Kita nak dengar mak kita cakap apa, dengar ayah kita kata apa, kamu
dengar dan kamu taat perintah mak ayah itu wajib bagi kamu. Sama ada kamu suka atau tak suka. Tengok, selagi bila tak bercanggah dengan syarak, suka ke tak suka kena buat. Umpama mak kata pergi kedai beli gula, tolong basuhkan kereta, betul. Kamu suka tak suka wajib taat. Wajib taat. Ya, jangan kata wala taqul lahum uffin wala tanfurhuma. Jangan kamu kata bantah dengar tak boleh. Kena taat. Ya. Selagi mana kata Nabi SAW, selagi mana kamu tidak diarah kepada perkara maksiat. Bila diarah kepada perkara maksiat, fa iza umira bi maksiatin fala sami'a alaihi wala ta'ata. Jangan kamu dengar dan jangan kamu taat. Suami kata jangan pakai tudung, tak wajib dengar, tak wajib taat. Ya, kerana perintah tu bercanggah dengan syarak dan perintah mendelahkan berdosa. Ya. Faham macam mana cara? Kaedah fikir, kaedah engkar ni, ya, kadang-kadang ada kaedah dia. Ya. Walaupun kita tak wajib taat perintah suami, ya, tapi jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan timbul musibah yang paling besar, yang mudarat yang paling besar. Ini pendekatan, tak apa, pendekatan strategi. Apa kita kaedah beritahu suami macam mana kalau sekiranya saya pakai tudung ni, okey tak? Ya, suami tak suka isteri pakai tudung. Ya, ada memang ada. Ya, ada seorang baru ni kata saya tak pakai tudung ni sebab suami saya tak bagi. Ya, kita pun baru tahu. Ya, rupanya dia tak pakai sebab suami tak bagi, maka dia tak pakai tudung. Tapi sepatutnya dia kena faham bahawa pertama tak boleh biarkan suami dalam keadaan begitu, kerana arahan suami itu bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, apapun kepada kita, balik kepada hadis tadi. Ya, Badui ni kata, ya Muhammad, hadza amrun tak, inilah kalimah, inilah perkara yang menyebabkan kami marah. Jawab kawan ni seorang lagi, dua orang Badui. Jawab kawan seorang lagi, izan sayuharibukal arab wal ajam. Kalau inilah kalimah yang kamu bawa ya Muhammad, kalau inilah kalimahnya, kamu akan diperangi oleh Arab dan bukan Arab. Tuan-tuan perhati, apa sangat kalimah la, bagi kita lah orang awam, apa sangat kalimah la ilaha illallah Muhammad sallallahu, ucap je lah. Ya. Semayang tidak, puasa tidak, minum arak, berzina, berjudi, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, satu hari Nabi kata, siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Ya. Abu Hurairah dengan saya, dia dengar kalimah tu. Nabi kata siapa-siapa kata la ilaha illallah akan masuk syurga. Dia kata, ya Rasulullah, pinjamkan aku selipar kamu, pinjamkan aku selipar kamu. Pasal apa? Aku nak sampaikan hadis ni pada orang lain. Aku bimbang orang tak percaya aku dengar daripada kamu. Pasal apa tak percaya? La ilallah masuk syurga. Minum arak tak apa, rasuah tak apa, menyeleweng tak apa, la ilaha illallah, syurga. Oh, senang benar kalau macam tu. Lalu Abu Hurairah pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Aku mati nak ke mana? Aku nak sampai ke hadis yang aku mendengar daripada Nabi SAW. Apa dia? Nabi kata, siapa-siapa kata la ilaha illallah masuk syurga. Lalu Umar tampar dia. Ya, Sayyidina Umar memukul, menampak Abu Hurairah. Pasal apa? Apakah Sayyidina Umar tolak hadis? Tak ada timbul sahabat Nabi sifatnya taat dengan arahan Nabi, sangat sayang pada Nabi SAW. Habis kenapa ditampar Abu Hurairah? Kenapa dipukul? Sedangkan pada tangan Abu Hurairah ada selipar Rasulullah SAW. Ya. Dia bukan menolak hadis, dia bimbang kalau hadis ini sampai kepada orang awam yang jahil, lalu menganggap mudah sebagaimana kita faham, sebagaimana orang faham. Tak apalah, minum arak pun la ilaha illallah, syurga. Oh, senang benar syurga kalau macam tu. Ya. Tak apalah, rasuah menyeleweng pun, ya, lepas tu dekat mati kita bertaubat pergi ke Mekah. Ya. Dah rasuah, dah menyeleweng, salah guna kuasa, buat zalim pada orang, pergi Mekah, ya Allah ampun dosa. Mekah ni bukan tong sampah tempat kita buang kesalahan. Nak taubat di Malaysia boleh, tak payah pergi ke Mekah. Ya. Kita pergi ke Mekah bukan kerana untuk bertaubat pada Allah. Kalau Mekah tempat bertaubat, ibarat Mekah ni tempat buang kekotoran. Na'udzubillah, bukan begitu. Tidak begitu. Ya. Tetapi kita memahami bagaimana ucapan la ilallah ni, walaupun surga, di sana ada perintah-perintah dan ada larangan. Pada kalimah la ilallah tu ada perintah dan ada larangan.
Untuk detail tuan-tuan boleh buka huraian banyak oleh para sahabat. Syahadah, tuntutan dan hak. Syahadah tu ada kewajipan. Ada kewajipan bagi orang mengucap kalimah syahadah. Ada tanggungjawab bagi orang mengucap kalimah syahadah. Bila kita ucap kalimah syahadah, kita mengikat diri kita. Itu dipanggil akidah, ataupun dipanggil iman. Seorang yang tidak mengucap kalimah syahadah, dia tak terikat sebagai seorang Islam. Bila orang tu mengucap kalimah syahadah, dia terikat dengan peraturan Islam sebagai seorang Islam. Ada benda mengikat dia, dipanggil akidah. Aqdun ni ikatan atau simpulan. Simpulan ni kita panggil akidah. Akidah tu mana asal perkataan kalimahnya aqdun. Aqdun mana ikatan atau simpulan. Simpulan ada dua. Satu simpulan zahir, yang kedua simpulan batin. Simpulan zahir atau simpulan biasa, kita nampak. Tuan-tuan nampak bagaimana kipas ni tak jatuh. Pasal apa dia tak jatuh? Ada besi mengikat dia, ada skru mengikat dia di atas. Sebab tu dia tak jatuh. Itu ikatan zahir. Sama juga kalau tuan-tuan, apa-apa yang kita nampak ada tali belit dia ke ada besi, dia terikat. Itu dipanggil simpulan zahir. Simpulan ni tak kuat, tuan-tuan. Yang kedua simpulan batin atau dipanggil simpulan hissi, dan maknawi. Yang simpulan yang batin ni tak nampak tali mengikat dia, tak nampak skru, tak nampak apa, tapi dia terikat. Seorang laki-laki mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terikat dia sebagai seorang Islam. Nampak tak tali belit dia? Tak ada. Ada skru ikat dia? Tak ada. Seorang suami kata, aku terima nikahnya Minah binti Dolah dengan mas kahwin RM20.5 hutang. Dijawab macam tu. Sah tak perkahwinan? Sah. Maka terikat suami sebagai suami, isteri sebagai isteri. Sebelum tu mereka tak ada ikatan. Lepas akad nikah, terikat sebagai suami isteri. Ada tali tak belit dia? Tak ada. Ada skru ikat dia? Tak ada. Tapi ikatan lebih kuat pada ikatan yang pertama. Kenapa lebih kuat? Ikatan yang pertama tak kuat. Walaupun tuan-tuan tengok kuatnya ikatan, tak kuat. Kenapa tak kuat? Semua orang boleh buka. Tuan-tuan boleh buka. Tok Bilal gikat skru, kita mari buka, jatuh. Dia mari tengok jatuh, ikat balik, kita pergi buka balik. Tak kuat. Pasal apa? Semua orang ada hak untuk membukanya. Tak boleh buka biasa macam pencuri. Tak boleh buka kunci. Dia ambil gergaji, dia ambil pelayar. Tapi hakikat boleh pun. Ada pun ikatan perkahwinan orang lain boleh buka tak? Tak boleh. Mana boleh orang lain cerai bini orang? Oh, kalau boleh suka juga, seronok juga. Nampak lawa sikit, aku ceraikan engkau dan kahwin dengan aku. Mana boleh orang lain cerai? Tak boleh. Tak boleh. Akidah, boleh tak kita paksa dia untuk murtad? Paksa tak sah. Ikatan syahadah tu nampak macam mana pun supaya dia tercabut, tak boleh cabut. Melainkan Tuhan punya tubuh yang mencabut sendiri. Melainkan suami atau isteri yang mengasahkan perkahwinan. Bolehlah. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Kecuali dua lah, Allah dan Rasul lah. Allah Rasul boleh. Allah boleh pasahkan perkahwinan kalau bercanggah dengan syarak, automatik pasah.